Nama kita ni tauhid dan syirik, penjelasan dan huraiannya. Tauhid dan syirik, penjelasan dan huraiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Pelajaran kita dalam kitab yang kecil, nama kitabnya Tauhid dan Syirik, penjelasan dan huraiannya. Jadi dua perkara ini kita dah sebut dah di dalam siri yang pertama, bahawa tauhid lawannya syirik. Jadi maksud dalam kitab ni dan dengan makna perbincangan kita dua tajuk yang besar ini. Yang pertama tauhid kita dah belajar dah. Yang kedua kita akan masuk dalam perbincangan pada kali ini, iaitu syirik. Sebagaimana telah kita belajar di dalam siri yang pertama, bahawa tauhid itu perlu kepada tahqiq, perlu kepada merealisasikan, melaksanakannya melalui tiga perkara. Yang pertama, ikhlasul ubudiyati lillah, ikhlas ibadat kita kepada Allah, itu dia panggil satu. Lepas kita ikhlas, kita kena buang penyakit, itu dia panggil buang penyakit, iaitulah al-kufru bit-tawaghit. Syarat yang kedua, kufur, menentang, menolak segala bentuk taghut. Taghut kita dah baca dah, segala perkara, syaitan-syaitan, benda-benda yang disembah lain pada Allah, hukum-hukum yang tidak bersumber kepada Al-Quran dan hadis, maka itu dikira taghut. Termasuklah pemimpin yang menolak undang-undang Islam, taghut. Yang ketiga, untuk melaksanakan tauhid, ittiqa'us syirk wal hazar minhu, jauhkan diri daripada syirik dan berhati-hati terhadap perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada syirik. Inilah yang kita nak sambung dalam siri ini, iaitulah syirik dan penjelasan. Syirik adalah satu perkara yang berlawanan dengan tauhid. Dia berlawan, bukan berlawan kecil-kecil ni, lawan mati hidup ni. Hidup syirik, mati tauhid. Ini kaedah dia. Ada syirik, mana tauhid mati. Ada tauhid, jaga betul-betul, jangan dilanggar oleh syirik. Ini benda, dua perkara ni kontra, yang berlawan. Syirik adalah satu perkara yang berlawan dengan tauhid dan ditentang oleh agama Islam. Kerana itu setiap rasul yang diutuskan, di samping mereka mengajak umatnya supaya mentauhidkan Allah, serentak dengan itu mereka melarang umatnya dari mensyirikkan Allah. Serentak, dia panggil jalan sekaligus, macam burung berterbang dua sayap. Tauhid laksana, syirik lawan. Dalam Al-Quran banyak ayat mengajak manusia supaya menyembah Allah dan menjauhi syirik, dari melakukan syirik, menjauhkan diri dari melakukan syirik. Antaranya firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu menyembah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya, mensyirikkannya dengan suatu apapun. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Nama surah tu tengok nota kaki di hujung, dia panggil nota hujung kitab ni, di hujung tu ada nombor-nombor tu. Firman Allah Ta'ala lagi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi siapa yang mengharapkan nak bertemu dengan Allah, hendaklah dia buat amalan yang soleh, wala yusyrik, jangan lakukan syirik dalam ibadat kita. Dua syarat ayat ni serentak mari. Ibadat, jauhkan syirik. Ayat ini daripada surah Al-Kahfi ayat 110, yang menjadi amalan kita pada hari Jumaat. Kita baca surah Al-Kahfi. Baca tak baca kita? InsyaAllah baca. Kalau tak baca lagi kena baca hari ni, bermula sekarang. Kedua-dua ayat di atas menjelaskan bahawa syirik suatu yang berlawanan dengan tauhid. Syirik lawan dia tauhid. Keduanya tidak boleh ada bersama, tak mungkin. Apabila seorang Islam melakukan amalan saleh yang diridai Allah, serentak dengan itu ia mesti mengelak diri dari melakukan amalan-amalan syirik. Oleh itu di sini kita perlu mengetahui apakah arti syirik dan apakah jenis-jenis dia.
Syirik daripada perkataan, dari sudut lughah Arabnya dia kata, ambil daripada perkataan berkongsi, asyirk, bersyarikat atau bersekutu, bersepakat. Dalam ayat cerita tu, wa asyriku fi amri, cerita Musa kan. Mensyirikkan Allah bererti mengungsikan Allah atau menyekutukannya dengan benda-benda lain. Itu makna syirik. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, syirik adalah lawan kepada tauhid, lawan kepada ikhlas. Dan ikhlas itu bersih dari sebarang campuran yang dapat mengotorinya. Jadi syirik bererti sesuatu yang bercampur aduk dengan sesuatu yang lain, menjadikan tidak asli lagi. Kalau kata orang Islam tapi dia buat syirik, mana Islam dia tidak tulen, Islam tiruan, nama Islam tapi amalan syirik. Manakala syirik yang dimaksudkan di sini ialah memberi sesuatu yang tertentu bagi Allah kepada benda-benda lain, yang dengan itu terjadilah menyerupai dan persamaan di antara Allah dengan benda-benda lain itu. Umpamanya memberi pemujaan, penyembahan, permintaan suatu perkara, perlindungan, taat dan sebagainya yang menjadi hak kepunyaan Allah diberi kepada manusia. Jadi kita ambil kuasa Tuhan beri kau orang. Tahu benda gaib ke, tahu boleh macam-macam itu. Atau dengan kata lain, syirik bererti menyekutukan suatu makhluk dengan Allah Ta'ala pada sifat rububiyah, ada pada asma dan sifat, atau pada sifat uluhiyah, atau seorang itu mengambil suatu makhluk, ambil makhluk, sama ada nabi, wali-wali, malaikat, kubur, jin, pokok kayu, batu-batu dan sebagainya, kita beri kuasa seolah-olah dia ni ada kuasa yang boleh menyembuhkan, boleh tahu benda gaib dan sebagainya. Jadi itu di antara benda syirik. Orang yang melakukan penyekutuan dan menyamakan suatu benda makhluk dengan Allah Ta'ala adalah dianggap suatu amalan syirik yang berlawanan dengan tauhid dan telah melakukan kesalahan yang besar dalam agama. Apa tak besarnya? Allah Ta'ala telah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kerana menyekutukannya. Siapa dia buat syirik, Tuhan tak ampun. Tetapi diampunnya selain dari dosa itu bagi siapa yang disukainya. Maksud ayat ni apa? Kalau orang itu buat syirik, dia mati, neraka lah dia, kekal, tak ada ampun. Tapi kalau orang buat dosa lain, di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah, Tuhan nak ampun, dia ampunkan. Dia nak azab dulu, lepas tu masuk dalam syurga, ikut dia. Tapi ada harapan masuk syurga. Dalam tengok yang seterusnya, kita pergi lagi kepada muka surat yang 55. Dia kata, jadi banyak benda-benda yang syirik ini sekarang ini boleh dikatakan sebahagian besar dari orang Islam yang mengaku dirinya beriman dan mentauhidkan Allah dan mengaku bahawa Allah jualah yang menjadikan mereka dan mencipta langit dan bumi serta sebagainya, tetapi tauhid mereka tidak penuh membulat kepada Allah. Tauhidnya tak solid, tak kemah. Kerana ada di antaranya seperti semasa mengerjakan ibadat, maka tujuan ibadatnya tidak bersih kepada Allah semata-mata. Bahkan ada unsur-unsur syirik kepadanya. Na'udzubillah lah. Kita ibadat tapi ada unsur lain. Di samping itu pula, ada orang-orang Islam yang menumpukan taat setianya kepada Allah dengan menjalankan hukum-hukum syariatnya. Dia buat puasa kuat, tengok anak bulan ni berpuluh tepat, tengok nampak tak nampak pun tak tengok juga, tak kira, semangat. Bak haji, siap. Bak semaya, banyak masjid buat. Sehingga masjid hari ini menjadi satu agenda membilang berapa bilangnya masjid. Agenda besar kita tak bilang berapa orang dalam masjid, tak apa, masjid itu syiar Islam, buatlah banyak, tapi tiada buat. Yang kita takutnya, tetapi serentak dengan itu mereka mengubah hukum-hukum syarak itu dengan menukuk tambah atau mengurangnya menurut kehendak hawa nafsunya. Wal'iyadzubillah. Dalam bab undang-undang, pindah-pindah
hak ni halal, hak ni haram, kita reka sendiri. Dalam bab ibadat kita tambah-tambah hak Nabi tak suruh kita pergi buat. Semua itu adalah merupakan syirik kepada Allah yang mesti dijauhi. Jadi ramai orang Islam kuat ibadat tapi ada dalam perkara tertentu masih lagi buat syirik. Itu takrif penjelasan mengenai syirik. Kemudian kita berpindah kepada sejarah berlakunya syirik dalam dunia. Tengok mari di manakah berpuncanya berlaku syirik atas dunia ni. Ini bahaya ni. Apabila dilihat kepada asal sejarah manusia semenjak Nabi Adam AS, kita dapati kesemuanya mentauhidkan Allah dan tidak berlaku apa-apa syirik kepada Allah. Semuanya sembah Allah. Syirik mula-mula dilakukan oleh umat Nabi Nuh AS kira-kira 1000 tahun dari Nabi Adam. Lepas Nabi Adam 1000 tahun baru berlaku syirik. Kemudian syirik itu terus berlaku sepanjang zaman itu sehingga ke seluruh umat nabi-nabi lain sampai ke zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai ke hari kiamat ada orang buat syirik. Apa cerita dia? Berlaku syirik di zaman Nabi Nuh berpunca dari kasih sayang bersangatan kepada beberapa orang soleh. Tok guru besar ni nama dia Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Ini semua nama orang soleh. Mereka sangat-sangat disayangi oleh pengikut-pengikutnya. Sangat sayang. Setelah mereka semua mati, pengikut-pengikutnya berpakat mahu mengukir patung atau tugu. Tugu kebangsaan orang panggil ni. Tugu negara ni buat pasal nak ingat kata ayah mati. Sebagai peringatan dan mengenang jasa mereka. Akhirnya patung-patung diukir dan diletak di tempat umum, tempat orang ramai berkumpul, tak sini. Jadi tujuannya nak suruh ingat, ni tu ayah kita ni, inilah dia letak email kapur kita ni yang duk nasihat kita, duk bagi Allah nak ingat ni, nak suruh naik semangat. Tengok gambar tu ayah hebat. Setelah mati generasi pertama, hak tahu cerita orang ni patung ni nak kenal jasa orang tua, mari generasi yang kedua tak ingat cerita. Syaitan mai kata, patung ni kena ambil berkat dengan dia. Sebab ni orang keramat, orang yang bertuah, orang baik. Semua orang mari sini jumpa patung, gosok. Tu ayah doalah kamu kata. Mula dah tu. Kemudian patung itu disembah. Mari generasi yang lain pula tak tahu cerita apa, pakat tabik, pakat sembah pula. Habis berlakulah syirik dalam dunia ni hasil daripada apa? Kesan daripada terlalu memuja orang-orang saleh. Ini bahaya. Sejarah ini telah diterangkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, yang mana beliau menyebut beberapa riwayat hadis mengenai kejadian itu. Dari riwayat yang disebutkan menunjukkan bahawa nama Wud, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasra kesemuanya nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh yang masing-masing ada ramai pengikut. Apabila mereka semua mati, ada di antara pengikut mahu mengukir patung untuk menjadi peringatan dan kenangan. Kerana itu akhirnya mereka mengukir patung-patung mereka dan diletak di tempat umum. Generasi-generasi mari, maka syaitan menghasut dan memperdaya mereka. Akhirnya dengan hasutan itu mereka menyembah patung tersebut. Zaman kita ini ada ke tak ada? Ada. Bila mati orang-orang yang dianggap wali, keramat, anak murid dia kata, Cok Syekh dia tak mati, dia terbaik lagi ke mana tak tahu. Ni hebat ni, gambar-gambar besar gantung di rumah, hidup lagi. Ajaran-ajaran sesak ni pun hidup lagi sampai hari ni. Kalau tengok ni dipanggil hasil daripada pemujaan. Jadi pasal tu kita tengok dalam akhir nanti kita bincang tentang penjagaan tauhid daripada syirik. Apa benda yang kita kena buat? Di antaranya Nabi kita larang buat bangunan atas kubur. Ini sebab kubur wali-wali comel-comel, siap dengan buku dengan kain hijau lagi, siap dengan kapet. Orang pergi situ ada tabung lagi untuk tak duit, ada peti surat lagi. Peti surat ada, dia tulis surat saya, anak saya sekian-sekian hari bulan akan menghadapi temu duga kerja, atau ayah minta tolong selesaikan anak saya ni, masuk surat dalam tu. Sekali dengan duit, hak je ngutik surat ada dalam tu. Surat tu tampak dia tu siapa ya, duit tu ambilnya. Ini masalah. Jadi ini pemujaan daripada patung ni lah, daripada orang soleh ni akhirnya bawa pada syirik.
Kerana kesesatan syirik mereka sebegitu rupa, maka Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh AS kepada umatnya untuk mengajak mereka supaya kembali mentauhidkan Allah serta meninggal segala rupa syirik kepada Allah. Nabi Nuh mengajak mereka malam dan siang, pagi petang selama 950 tahun. Namun begitu sedikit sahaja dari umatnya yang beriman kepadanya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka yang kafir dengan taufan dan banjir besar. Mereka semua mati. Mati habis pun tu. Mati lepas pada temari pula hak lain. Kalau kita kira habis dah, pupus dah generasi kafir tu. Hidup pula hak lain. Dia syaitan, dia tak ada kerja, dia memang dia proses juga. Dia tahu taktik yang sama mengagungkan orang soleh ni berlaku, maka dia akan buat juga. Nah, jadi kerana itu, lepas itu lahir pula kaum Ad menyembah berhala, Had, Sad dan Samuda. Lalu Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam mengajak kaumnya supaya mentauhidkan Allah dan kembali ke jalan benar, tapi engkar. Akhirnya Allah membinasa mereka dengan ribut panas yang kencang, mematikan semua mereka. Mati habis kaum Ad. Mari pula kaum Samud. La haula wala quwwata illa billah. Allah mengutuskan Nabi Saleh alaihissalam. Saleh pergi ajak dia mari Islam. Mereka tak menentang ajaran Nabi. Lalu Allah membinasakan mereka dengan suatu suara kuat, sayhah, tempikan Jibril, malaikat, mati habis puak dia. Kaum Samud. Lepas itu timbul pula syirik di kalangan kaum Nabi Ibrahim dengan menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang dan menyembah berhala ukiran mereka sendiri. Manakala kaum Bani Israel pula menyembah Al-Ijil, patung anak lembu. Sampai hari ni pun anak lembu, ibu lembu pun sembah lagi. Kalau dulu patung lembu, hari ni Sami-Sami ni, Samiri itulah, Sami tu ambil daripada Samiri. Cerita lama ni bawa balik. Dipanggil Musa Samiri yang bawa patung anak lembu. Sekarang ni orang panggil Tok Sami. Kalau sembah lembu tidak panggil Sami. Mari situ. Kalau baca sejarah syirik ni, dia bertali arus, mari daripada syaitan, mari bawa habis. Dan kaum Nasara menyembah Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Majusi menyembah api. Begitulah seterusnya sehingga ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman hari ini macam-macam sembah ada belakang. Hak sembah api ada, hak sembah tu ada, hak sembah syirik banyak dalam dunia ni. Kita tengok apa benda syirik. Habislah sejarah. Kita berpindah kepada bahaya syirik. Syirik kepada Allah satu perkara yang paling bahaya, satu perkara yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah dan boleh membatalkan tauhid seorang. Kerana itu Allah merintahkan supaya hanya menyembah Allah dan menjauhi syirik. Dalam firman Allah Ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kepada kamu, iaitu janganlah kamu syirikkan Allah dengan suatu jua pun, dan hendaklah kamu membuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Jadi jangan buat syirik. Syirik adalah jenayah yang paling besar. Kita tahulah dalam ayat Quran Tuhan sebut, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kalau orang kata zalim yang paling besar atas dunia ni apa? Syirik. Bunuh orang, zalim. Rampas orang, zalim. Projek tak bagi, zalim. Tapi zalim yang paling besar, syirik pada Allah. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Janganlah engkau syirik pada Allah, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Itulah dalam surah Luqman ayat 13. Syirik juga ada suatu penghinaan kepada Allah. Subhanallah. Seolah-olah kita kata Tuhan ini tak berkuasa penuh, kita boleh buat kawan pada dia. Ini panggil syirik. Kita tengok pada bahaya syirik. Apa dia? Kemudian jika dilihat pada bahaya syirik secara detail, didapati bahaya syirik ni ada dua kategori. Satu dia panggil syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar, tengok muka surat 59. Syirik besar bahayanya di antara lain ialah orang yang melakukan syirik itu dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Tadi kita baca dah ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Tak ampun. Syirik besar jelaslah kepada kita tidak ampun. Muka surat seterusnya, muka surat 60, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata yusyrik billah dakhalan nar. Siapa yang mati sedangkan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia masuk neraka, na'udzubillah. Hadis ni riwayat oleh Imam Muslim.
Dalam kita tengok pula kepada kesan akibat buruk yang menimpa orang yang melakukan syirik. Apa akibatnya? Yang pertama, orang yang melakukan syirik tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah. Satu. Yang kedua, syirik itu dapat menggugurkan atau menghapuskan semua pahala amalan baik yang dikerjakan. Na'udzubillah. Orang ni 50 tahun buat benda baik. Dia semayang, dia pergi haji, dia sedekah, dia bagi derma. Sekali dia buat syirik, gugur habis segala amalan baik dia. Na'udzubillah. Yang ketiga, syirik besar dapat mengeluarkan orang yang melakukannya dari agama Islam. Habis murtad. Na'udzubillah. Yang keempat, syirik besar memasukkan tuannya ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. 4 perkara syirik besar. Perbezaan syirik kecil apa pula? Di antara bahaya syirik kecil yang pertama, ialah merupakan satu dosa besar. Jangan kata ini kecil ya, kecil pun dosa besar, bukannya main-main. Yang kedua, ia tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam, tak menjadi murtad, tapi orang ni dalam keadaan bahaya kerana amalan-amalan dia mungkin sudah tidak ada. Yang ketiga, ia boleh menghapuskan pahala amalan yang dikerjakan bersama syirik itu, boleh hapus amalan. Yang keempat, dosa syirik kecil mengikut kebanyakan ulama tidak terlepas melainkan dengan bertaubat kepada Allah. Jadi setakat dia ambil wuduk je tak lepas, dia kena taubat sebagai taubat yang betul-betul. Walaupun syirik kecil ini tidak menjadi murtad orang yang melakukannya, tetapi kerana ia termasuk di bawah senarai syirik kepada Allah, kita mesti menjauhi diri dari terjerumus ke lembah syirik yang terkutuk itu. Na'udzubillah. Perbincangan yang seterusnya iaitulah jenis-jenis syirik. Maksudnya ini perbezaan bahaya yang kecil, bahaya yang besar sudah jelas. Jenis-jenis syirik terbagi kepada 2. Syirik kepada Allah, syirik satu dipanggil syirik besar, satu lagi dipanggil syirik khafi, syirik yang tak nampak, tersembunyi. Syirik besar ataupun syirik jali itu makna jelas, terang. Di bawah ini diterangkan kedua-dua jenis syirik tersebut. Yang pertama, syirik besar ataupun syirik jali, syirik yang jelas ini ialah mempercayai atau mengaku adanya sesuatu yang setara atau sebanding dengan Allah yang ditujukan kepadanya doa permohonan. Kita pergi doa dekat kubur, sepatut doa ni kepada Allah, kita minta dengan tok ayah, atau mengaku adanya sesuatu yang setara atau sebanding dengan Allah yang diuntukkan kepadanya. Benda ni untuk Tuhan, kita pergi percaya kepada orang. Yang tahu benda gaib Allah, kita pergi percaya kepada tok bomo, tok ayah, barang saya hilang, tolong cek tengok dekat mana. Ini perbuatan Allah berat. Seperti orang mengambil jin syaitan, pokok kayu, bulan, bintang sebagai tempat tumpuan ia beribadat. Nak ibadat, pergi kat pokok kayu, pergi duduk puja pokok, ada main tok ayah situ. Berlindung atau tempat memberi ketaatan, berdoa, memohon sesuatu atau apa-apanya. Lalu kat sungai tabik, tok ayah sungai, jangan kacau, saya nak lalu di sini. Ini termasuk juga. Tok ayah mana ada kat situ? Kalau silap tok ayah tak ada. Kalau di sungai Sarawak tu, Buja Senai ada situ. Tak jumpa tok ayah, jumpa barang lain dah. Baiklah. Habis itu kita mengetahui syirik jali, syirik yang jelas. Syirik besar ini terbagi pada 2 bahagian pula. Yang pertama, syirik yang jelas, ramai orang mengetahuinya, seperti menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam penyembahan, sembah matahari, sembah batu, sembah kayu, sembah manusia, sembah jin, malaikat, semua ni orang tahu. Ini syirik. Tengok semua patung, syirik. Syirik besar yang kedua, ghairu wadih, ghairu jali, tak jelas. Tak jelas ni yang kita takut. Ini kita pernah hati-hati, hak tak jelas. Hak jelas ni saya yakin, percaya muslimin dan muslimat tak akan sembah dah berhala. Kalau pergi besar mana berhala orang buat pun, negeri kita ni besar-besar berhala ni. Ini kita bimbang lah. Bagi anaknya kebimbangan, takut orang salah anggap bahawa ini besar sangat berhala ni. Jadi kita kena tak boleh biar sangat, kena halang benda ni.
Besar mana pun, duk tidur ke bangun ke, kita tak akan sembah. Semua tak sembah? Tak. Hak kita bimbangnya syirik besar tapi tak jelas, tersembunyi. Yang mana ramai dari umat Islam tidak mengetahui yang perkara itu adalah sebahagian dari syirik besar. Syirik-syirik itu yang pertama, tanda nombor 1, meminta doa pertolongan dari kubur atau orang mati. Ini bahaya ni. Di antara syirik besar yang ramai orang tidak mengetahui ialah syirik dengan meminta doa daripada orang yang telah mati, atau daripada kubur-kubur orang wali, atau meminta pertolongan dari mereka supaya segala hajat keperluan keduniaan diperkenankan. Nak pesa, nak apa exam, nak minta kerja, sakit, pergi dekat kubur-kubur wali. Ini perbuatan syirik. Atau meminta supaya orang mati tersebut dapat menolongnya bagi melepas diri dari sebarang bala kesusahan, menyembuh penyakit dan lain-lain. Memang ada berlaku. Kita pergi melawat dah, saya malas sebut lah. Kalau dia orang pergi Melaka, dipanggil Pulau Besar, kubur dia besar situ. Ada seorang pakcik ni, dia kata dulu kubur ni kecil. Dia cerita seorang ustaz, sekarang ni kubur lagi besar sebab banyak orang mari duk minta doa sini. Allahu Akbar. Jelas-jelas syirik. Kerajaan yang bertanggungjawab ni kena hapuskan. Ini khurafat besar dalam negara kita ni. Jangan biarkan. Banyak lagi tempat-tempat pemujaan itu kena hapuskan. Perbuatan sedemikian tergolong ke dalam perbuatan syirik besar kerana berdoa atau meminta suatu pertolongan seperti di atas adalah sebahagian dari ibadat. Dan ibadat tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah. Dalam kitab Haqiqatut Tauhid, kitab ni kecil lah, nama dia Haqiqatut Tauhid ni, halus ya kitab, ditulis oleh Syekh Qardawi, Yusuf Qardawi hafizahullah. Dia kata apa? Syirik ini dianggap sebahagian dari syirik besar yang tersembunyi. Sebab apa tersembunyi? Kerana dua sebab. Sebab yang pertama, kerana orang ramai tidak menganggap bahawa berdoa dan minta pertolongan kepada tuan kubur orang mati itu sebagai satu ibadat. Ini bahaya. Kita ingat tak apa. Kerana mereka menyangka bahawa ibadat hanya sembahyang, rokok, sujud, puasa, pergi haji, keluar zakat dan perkara-perkara seumpamanya sahaja. Sedangkan yang sebenarnya bahawa berdoa adalah termasuk dalam ibadat juga, sebagaimana disebut oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada An-Nu'man bin Bashir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Tulis ad-du'a huwal ibadah. Hadis ini diriwayat oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Artinya berdoa itu ialah ibadat. Doa-doa ibadat. Karena itulah kita kena banyak berdoa kepada Allah. Sepagi, petang, siang, malam doa termasuk ibadat. Salat yang kita buat itu berdoa. Salat dengan mana doa? Sebab yang kedua, kenapa orang tak tahu? Kerana mereka berkata, kami tidak beriktikad bahawa orang mati yang kami minta doa daripadanya dan yang kami minta pertolongan melaluinya itu sebagai Tuhan kami. Kita tak kata Tok Wali ini Tuhan. Tidak. Kami tidak beriktikad demikian. Bahkan kami beriktikad bahawa mereka juga makhluk sama seperti kami, mati dan hidup. Cuma mereka dijadikan orang tengah, perantara antara kami dan Allah dan sebagai penolong kami. Jadi menjadikan wasitah, perantara ni termasuk dalam perbuatan seolah-olah orang ni sama juga dengan Tuhan. Pendapat seperti ini lahir kerana kejahilan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangkakan bahawa Allah sama seperti raja-raja dan pembesar-pembesar dunia yang berkuasa. Tidak boleh hendak minta sesuatu dan tidak boleh menghampirinya melainkan melalui orang perantaraan. Nak minta dengan raja, surat borang dia kena sokong. Nak minta kerja kena ada sokongan. Anak masuk sekolah kena sokong. Nak minta duit 500 kena sokong. Sokong. Siapa dia sokong? JKK. Jadi kita jangan buat Tuhan ni kena ada JKK untuk nak minta permohonan. Tak. Minta terus, ya Rabbi beri aku nak. Ini kalau pergi kubur seolah-olah tuan kubur tu JKK Tuhan untuk nak minta permohonan. Ini dia salah. Jadi tengok Syekh Qardawi ni, sangkaan seperti ini sebenarnya sangkaan yang salah yang telah berlaku kepada kaum kafir musyrikin. Orang kafir musyrikin lagu itulah dia. Kalau kata ini Tuhan,
Pergi tanya orang kafir, awak ni perut bucik ni Tuhan? La, no, dia kata. Ini perantara je, Tuhan lain. Dia percaya, tengok. Yang mana mereka berkata, kami tidak menyembah mereka yang berhala kecuali untuk menghampiri kami kepada Allah. Berhala ni orang tengah je. Ini dia panggil satu, menjadi orang tengah. Yang kedua, tengok muka surat seterusnya. Mengambil selain dari Allah sebagai pembuat peraturan dan syariat. Mengambil yang lain daripada Allah, daripada Quran dengan hadis ini sebagai pembuat undang-undang, menggubahkan undang-undang dalam kehidupan manusia. Di antara syirik besar yang tersembunyi, ramai orang tidak mengetahui, ialah mengambil sesuatu selain daripada Allah sebagai pembuat syariat atau peraturan. Atau dengan kata lain, setengah orang memberi kepada seseorang individu atau kepada suatu kumpulan hak membuat undang-undang syariat secara bebas untuk mereka dan untuk orang lain, lalu mereka menghalal dan mengharam sesuatu yang mereka mahu, dan mereka menggubal peraturan dan undang-undang sesuka hati sehingga kepada perkara yang tidak diizin oleh Allah atau perkara yang berlawanan dengan syariat Islam. Tuhan kata judi haram, kita buat undang-undang boleh. Bagi satu bukit besar, sebuah bukit pusat judi yang terbesar di rantau ini. Ini hasil daripada gerak kerja mengubah perjalanan Tuhan. Allah sebut dalam Quran haram riba, kita buat guna sistem riba. Ini bahaya. Undang-undang dan peraturan itu diikuti dan ditaati serta dipatuhi seolah-olah ianya undang-undang dan peraturan Allah yang diturunkan dari langit. Subhanallah. Sedangkan sebenarnya Allah lah yang berhak membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia, kerana dialah yang menjadi mereka dan memberi rezeki kepada mereka. Jadi hak ni hak Tuhan, tiba-tiba kita buat. Dalam kitab Aqidatul Mukminin dijelas syirik ini dengan katanya, tunduk dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah yang tidak Islam dan patuh serta taat kepadanya. Sedangkan mereka menghukum dengan batil dan memerintah dengan sistem atau undang-undang yang kafir sehingga menghalal perkara yang haram, kemudian undang-undang itu dipatuhi, tidak diingkari dan tidak ditolak. Sedangkan orang kafir itu tidak memaksa orang Islam dengan seksaan. Kita yang duduk dakak undang-undang. Waktu British mereka, dia buat undang-undang kafir, tak apa, dia British, dia orang bukan Islam. Bila orang Islam sudah dapat tapuk kuasaan, kenapa kita tidak ubah sedikit demi sedikit? Setelah 54 tahun baru nak kata sekarang tak mampu dah. Orang lain sudah kuat, sudah bangkit, human right, apa right sudah mari. Waktu right senyap dulu, kenapa kita tak rightkan dia? Siapa juga dengan kita. Waktu anak kita kecil, kita tak didik dia, tak ajar dia salat, tak ajar dia Quran, tak ajar tutup aurat. Bila anak dah besar, dia dapat pangkat besar dah, tak tutup aurat, baru nak marah. Mu ni anak aku. Apa anaknya? Ayah ajar apa dengan saya? Ayah ajar saya sekolah orang putih contohnya, tak pernah suruh tutup aurat. Sekarang nak tutup aurat, anak ketawa. Nak duit ambil cik, kalau tak nak duit saya balik KL, habis kita. Sama juga. Waktu mula-mula kita dapat tampuk pemerintahan, kenapa kita tidak ubah? Jadi sekarang ni bila orang lain dah kuat, dah besar dah, kuasa kita semakin terhakis sebagaimana dikatakan, barulah nak cari. Wallahu a'lam. Serah Tuhan lah. Pihak yang bertanggungjawab kena bertanggungjawab depan Allah. Jadi hadis ini berdasar kepada hadis yang telah kita sebut dalam siri yang pertama, cerita Adi bin Hatim yang datang pakai salib, kan? Ingat dah cerita tu? Tengok balik dalam siri yang pertama dulu. Ini dua perkara contoh lah. Banyak lagi lah syirik-syirik lain. Kita ambil dalam masa yang terhad ini dua contoh yang besar, syirik besar. Syirik meminta pertolongan, mengambil selain daripada Allah sebagai peraturan. Kemudian kita berpindah pula kepada syirik kecil. Syirik kecil, apa dia syirik kecil itu? Ini perkara yang kedua dalam bab syirik. Syirik kecil adalah segala wasilah atau cara dan jalan yang boleh membawa kepada terjadinya syirik besar. Dia jalan ni, dia akan bawa kepada syirik besar. Jadi kalau kita tak mahu sampai ke syirik besar, jalan tu kena sekat. Lorong ni akan pergi ke sini, jalan ni akan pergi Kuala Kerai. Jadi kalau tak mahu bagi, stop jalan. Jadi dipanggil wasilah, tu makna jalan membawa kepada yang besar.
Atau dengan kata lain ialah segala kepercayaan, perkataan atau perbuatan yang menyebabkan berlakunya syirik terhadap kekuasaan atau undang-undang peraturan Allah, seperti riya dalam melakukan ibadat, sesuatu pekerjaan. Ini satu. Syirik kecil adalah sebahagian dari dosa besar. Umat Islam dituntut supaya menjauhi sebarang syirik. Jenis syirik, sama ada syirik besar atau syirik kecil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma asyirkul asgharu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Ya Nabi saja, aku takut menimpa kata kamu syirik kecil. Sahabat tanya, apa dia syirik kecil? Nabi kata ar-riya, perbuatan riya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi beberapa jenis syirik kecil ada banyak perkara. Yang pertama, riya dalam melakukan ibadat. Jelaslah dalilnya tadi, hadis ini kita sebut dah. Hadis Imam Ahmad tadi. Apabila seorang itu melakukan suatu ibadat atau amalan soleh tidak ikhlas kepada Allah, bahkan mahu menunjuk-nunjuk pada seorang atau kerana tujuan lain selain dari Allah, maka ibadat atau amalan soleh itu dikatakan dilaku dengan riya. Dan riya adalah salah satu daripada syirik kecil yang ditegah oleh agama Islam sebagaimana dalam hadis tadi. Berhubung dengan riya ini, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah telah memberikan beberapa contoh yang boleh menjadi panduan kepada umum. Tengok dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Yang pertama, berpuasa dengan tujuan mendapat faedah kesihatan. Di samping bertujuan kerana Allah. Aku puasa kerana Allah, tapi nak diet sikit. Bahaya. Ada sikit dalam tu. Yang kedua, menunaikan haji untuk mendapat faedah daripada perjalanan dan pergerakan badan ketika haji. Haji sihat. Untuk melarikan diri daripada satu keadaan atau tempat yang tidak selamat, seperti melarikan diri daripada satu kerja yang berat, atau untuk menghilangkan diri daripada keluarga. Pergi haji 40 hari tak boleh jaga anak, swasta akan anak. Contoh, ini termasuk juga. Yang ketiga, menuntut ilmu suruhan agama untuk mendapat kemudahan mencari harta. Subhanallah, ini kita bimbang ni. Bimbang sungguh-sungguh ni. Itulah bila siapa sini kak gerung kita orang mengaji ilmu, bimbang takut masuk dalam ni. Pasal tu kadang-kadang bila orang ajak ceramah, duk mikir hak ni kecil, hak ni besar. Nak terima hak kecil, siapa nipis, hak besar siapa tebal. Dia mari perasaan karut dalam hati. Jadi kita kena tolak. Nauzubillah. Kita kena letak siapa ajak dulu, kecil ke besar, orang ajak dulu. Ini berlaku dalam kalangan kita sendiri pun masalah. Allahu Akbar. Supaya dipandang terhormat di kalangan keluarga, di samping kerana Allah. Dia kerana Allah tapi nak suruh orang puja kita. Yang keempat, mengambil wudu, air sembahyang untuk kebersihan dan menyejuk badan. Ambil air sembahyang sikit biar bersih, di samping kerana Allah. Imam Ghazali banyak senara ini. Yang kelima, menziarahi orang sakit dengan harapan apabila dia sakit akan dizarahinya. Kena tengok orang sakit. Kalau kita sakit, orang tak mari nanti. Di samping kerana Allah. Tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin, banyak lagi lah. Apabila seorang Islam melakukan suatu ibadat dan terdapat tanda-tanda di bawah ini, maka dia termasuk ke dalam perangkap riya. Kerana itu jauhilah diri dari terkena perangkap tersebut. Apa dia perangkap ni? Ada 4 perangkap sama ni. Kalau kita orang panggil apa ni, dia macam perangkap DPJ dalam gelak ni. Yang pertama, peribadatan dan ketaatannya bertambah apabila dipuji-puji, dan akan berkurang atau langsung ditinggalkannya apabila dicela dan dikeji. Bila orang tak puji kita, malah aku tak ada siapa buat, tak ada siapa kata apa pun, tak masuk sinar harian. Yang kedua, cergas dan baik dalam melakukan ibadat ketika melakukannya secara beramai-ramai. Allahu Akbar. Kalau waktu orang ramai, semangat lalu. Allah, sebeh tu kat pegang tangan tak berhenti-henti, tak ada orang senyap. Tetapi malas dan tidak demikian ketika berkeseorangan. Sebab itulah qiyamul lail ni yang afdalnya kita kena buat senyap-senyap waktu malam. Ini tidak, masyarakat kita ni nak qiyamul lail perdana lalu. Bila qiyamul lail perdana, mari kama pagi esok lepas subuh, pagi lagi duk cerita kedai kopi. Semalam mengatuk qiyamul lail perdana semalam. Subhanallah, orang buat qiyamul lail tak suruh senyap, tak tahu siapa pun tak tahu kita buat apa semalam. Kita duk main perdana pula dah. La haula wala quwata illa billah.
Yang ketiga, coba bersedekah kalau diketahui orang. Orang tahu, akad tinggi cek. Tapi kalau tidak diketahui, tidak akan berbuat demikian. RM5 masuk dalam tabung. Tak boleh. Yang keempat, berkata-kata benar dan berbuat baik atau melakukan ketaatan, tapi bukan semata-mata untuk Allah. Allahu Akbar. Ini masuk dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata perangkap samar syaitan. Kalau siapa dia berasa hak ni, kikis dalam hati kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Aku tak nak buat benda yang ni. Kan? Yang kedua, bukan nombor 5 salah. Yang kedua, syirik kecil yang kedua, bersumpah dengan sesuatu selain daripada Allah. Kita bersumpah bukan dengan nama Tuhan. Seperti bersumpah dengan nyebut nama Nabi. Demi Nabi, demi Kaabah, demi mana-mana, tok wali, tok ayah, tok kenali, tok berapa, sumpah dengan dia, contohlah. Atau dengan nama-nama pembesar, demi orang tu, demi orang ni. Demi apa ni? Ikutlah apa saja. Ibnu Umar dengar seorang bersumpah la wal Kaabah, demi Kaabah. Ibnu Umar kata la, jangan sumpah lain dengan nama Allah. Aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Siapa dia bersumpah lain bernama Allah, orang ni kafir ataupun syirik. Hadis ni riwayat oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan, yang sahih. Berat. Kita bersumpah saja demi itu, demi itu, demi wah gorek, demi wah berapa, masuk belakang orang kapur ni enggak. Demi batang kayu tak jadi apa. Syirik perbuatan. Sumpah dengan nama Allah. Jangan duduk capur benda-benda lain. Taubat gorek apa nama. Yang ketiga, perkara yang ketiga, syirik kecil, memakai benang dan azimat, tangkal azimat, gatul ke anak-anak untuk mengubati penyakit. Berapa tali hitam ni? Ubat. Tak sedih diganggu oleh kesihatan. Berat. Islam memang menyuruh umatnya berikhtiar mengubati sebarang jenis penyakit yang menimpa dengan menggunakan berbagai jenis ubat dan cara, asalkan tidak terkeluar dari batas-batas yang diharuskan dan tidak berlawanan dengan tauhid. Tetapi cara atau ikhtiar yang bercanggah dengan tauhid, jika cara ikhtiar bercanggah dengan tauhid dan tidak diharuskan oleh syarak, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Di antara perkara ini kita kena bicara sikit. Yang menjadi syirik kecil ialah memakai tali benang atau bahan-bahan lain sebagai azimat untuk mengubat penyakit, seperti diikat benang di lengan kanak-kanak atau di tengkuknya, atau bahan-bahan lain di mana-mana bahagian badan kanak-kanak untuk mengubati mereka. Maka hukumnya adalah haram dan termasuk dari jenis syirik kecil. Suatu hari, sahabat yang bernama Huzaifah Al-Yamani, Huzaifah ibnul Yaman, Huzaifah bin Al-Yaman, nama ayah dia Al-Yaman, datang melawat seorang sahabat laki-laki yang sedang sakit. Ketika itu didapati di lengan laki-laki itu ada terikat benang, ada benang terikat tangan dia, bertujuan untuk mengelak dari demam. Melihat perkara itu, Huzaifah segera memotong, dia kerak terus lalu. Kemudian membaca ayat Quran, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukan juga dengan yang lain. Jadi iman tak solid, tak kemas, ada juga sekutu. Ini cerita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni bila balik ke rumah dia biasanya nak masuk dari rumah, dia takut ada orang lain daripada isteri dia akan buat suara dulu lah, isyarat. Bila dia dengar suara ni, kebetulan dalam rumah dia ada seorang makcik. Makcik ni Tok Bomo. Tok Bomo mari jampi kepada Zainab. Zainab ni isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Cerita panjang lah. Jadi bila mari jampi, dia kata apa? Jadi Abdullah bin Mas'ud, dia kata ada apa tu? Masuk, dia duduk sebelah bini dia, isteri dia. Dia tengok, tali apa ni? Dia tengok makcik ni tak sedap hati. Biasanya orang tua ni bahasa jenis bom. Kita pun kena tengok bini pergi bom mana, klik kata tali apa rumah ni, klik cabut kat dia. Bila dia tengok ni,
dia tengok, tali apa ni? Dia pun cabut tali. Dia kata apa ni? Isteri dia kata, aku demam orang ni mari japi. Dia kata ni, isteri Zainab ni. Melihat benang terengkat di isterinya Zainab, dia tanya, apa ini? Zainab menjawab, benang yang telah dijampi untuk menyebab penyakit aku ni. Kena japi sejuk sikit tubuh. Mendengar jawapan itu, Abdullah memegang benang tersebut dan terus dipotongnya serta dia berkata, sesungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud ni telah bersih dari syirik. Keluarga aku tak ada buat syirik. Mu ni apa benda ni? Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Jampi metera, tangkal azimat dan ilmu pengasih semuanya adalah syirik belaka. Nak suruh suami saya kepada kita cari tok bomo. Ya kitanya bergoseng, tak ada persiapan, tak ada apa. Tiap busuk tak mandi. Suami mana nak saya macam ni? Cakap banyak, masuk malah rumah kubur. Dah. Patut duk main bomo. Ini karut cerita. Nak suruh suami saya buat hak dia suka. Dia nak gapo dia, pak cik dia ni. Dia suka makan apa buat. Dia nak balik kita bersiap. Allah, tak payah cari hak lain dah. Tak payah cari bomo-bomo. Jadi isteri dia kata apa? Cerita tak habis lagi, cerita Ibn Mas'ud ni. Isteri dia kata, hey, kalau bahasa kita kanda-kanda lah tak. Dia kata jangan marah. Sebab saya bila dia jampi, saya rasa tenang, rasa sejuk sikit. Tak juga dia tak. Jadi dia kata, Ibn Mas'ud larang bini dia dalam hadis yang panjang ni, dia kata dia tu perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan. Syaitan buat apa kepada kita? Tengok. Syaitan ni kalau kita ikut dia tak usik, hilang sakit. Ni hadis Ibn Majah ni panjang. Dia kata zaka syaitan wa in asaitihi, kalau mu deraka dia, mu tak mai bomo, apa dia buat? Ta'ana bi isba'ihi fi ainiki. Dia mari tonyuh dalam mata kita. Mata sakit lah. Cocok perut, jadi perut sakit, setan mari cocok. Bila pergi bomo hilang. Sebab ni setan, permainan setan. Jadi kata di Ibnu Mas'ud, kalau mu nak juga nak sakit, mu ambil air tok di tempat sakit tu, mu baca azhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru sakama. Baca hak Nabi kita ajar. Boleh ingat dah? Kata sekali. Tempat sakit mana-mana tu kata. Azhabil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru sakama. Jadi Ibnu Mas'ud ni ajar kepada isteri dia apa yang dia dengar Nabi kita buat. Baik. Dari hadis jelas di atas jelas menunjukkan bahawa memakai sesuatu seperti benang yang telah dijampi atau dijadikan sebagai azimat untuk mengubati penyakit adalah suatu cara ikhtiar yang tidak dibenarkan. Sebab itu dalam hadis Huzaifah al-Yaman membaca ayat Quran di atas bagi menunjukkan bahawa ramai orang Islam mengaku beriman kepada Allah, tetapi dalam pada itu tidak sunyi dari perbuatan syirik. Na'udzubillah. Kamar tak kamar? Pergi tunggulah nak tahu. Rumah bomo-bomo yang tahu benda gaib ni penuh pagi-pagi tu. Tak subuh lagi orang beratur dah siap. Ambil nombor siap dah. Siapa-siapa dia tengok, oh, awak ada masalah apa? Ai, hebat sungguh. Masuk tak sempat lagi nak cerita, tak buka mulut lagi, tok bomo bagi tahu dah, awak sakit sekian-sekian. Tak sakit apa? Syaitan dia duduk cocok situ. Ini mainnya syaitan. Na'udzubillah. Jadi bahaya cerita Huzaifah dia, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa hum musyrikun. Dia baca ayat Quran ni, ramai orang beriman tapi ada buat syirik. Manakala hadis yang kedua, hadis Ibnu Mas'ud menjelaskan, menunjukkan bahawa azimat adalah satu daripada syirik yang kecuali yang diharuskan. Dalam hadis lain Nabi kata, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggunakan azimat, yang percaya azimat boleh memberi kesan baik dan buruk, maka sungguhnya itu adalah syirik. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kita berpindah kepada hukum memakai tangkal azimat. Di sini timbul satu soalan. Apakah hukumnya memakai tangkal azimat dari ayat Quran dengan nama-nama Allah? Kalau tulis ayat Quran kata boleh tak boleh? Jawapannya,
Jika tangkal azimat dari ayat Quran atau yang mengandungi nama Allah dan sifatnya, ulama salaf berselisih pendapat. Ada pendapat, iaitulah pendapat Aisyah radhiyallahu anha, mengharuskan dengan syarat-syarat dia lah. Pendapat yang kedua, Abdullah bin Mas'ud yang potong tadi tali dekat isteri dia Zainab tadi, dan lain-lain ulama tidak mengharuskan. Jadi pandangannya panjang, dia ada syarat dia lagi. Syekh Qardawi dalam kitab dia ni, Haqiqatut Tauhid ni, memilih pendapat yang tidak harus dengan beberapa dalil ini. Tengok ni, dalil yang pertama tak harus, dan saya sendiri Abu Anah pun memilih pandangan ini juga. Pandangan yang kedua, bahawa hadis yang melarang memakai tangkal azimat adalah umum, tidak ada perkecualian. Nabi tak kata kecuali ayat Quran, tak ada. Kerana itu ayat Quran juga tidak diharuskan, maka tak haruskan, karena hadis itu umum. Yang kedua, mengharuskan memakai azimat dari Al-Quran, mendedah Al-Quran kepada penghinaan. Quran ini jadi tangkal azimat, bukan jadi amalan. Kerana orang yang memakai azimat itu kadang-kadang membawa ke tempat-tempat najis, atau dipakainya semasa berjunub, semasa haid, semasa membuang air, masuk habis dalam tandas, duduk bawa ayat Quran masuk dalam tandas. Ini berat. Yang ketiga, memakai azimat Al-Quran bererti mempermain-mainkan Al-Quran dan bercanggah dengan tujuan Al-Quran diturunkan. Kerana Allah menurunkan Al-Quran untuk memberi petunjuk pada manusia ke jalan yang betul dan benar, serta mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya keimanan, bukan untuk dijadikan tangkal azimat. Sama juga hari ni, beli ayat Quran letak dinding, baca tidak? Tak jadi. Ambil ayat kursi tak itu. Dia kata hatu mari juga ayat kursi ada. Dia kena baca, bukan itu dia. Hatu tak takut dengan tulisan. Kita kena tulis di kereta macam-macam tulis. Dalam rumah penuh dengan lagu lah, penuh dengan maksiat. Allah. Tapi lebih baiklah dia gantung ayat Quran daripada dia gantung gambar-gambar yang tak senonoh. Tukar, ambil gambar Quran tapi kesan dia tidak kuat. Kena baca baru jadi. Dari hujah yang dikemukakan oleh Syekh Qardawi di atas, jelas bahawa baginya azimat dan ayat-ayat Quran dengan nama-nama Allah pun tidak harus dipakai oleh umat Islam, kerana dibimbang, diguna, tidak kena pada tempatnya. Oleh itu sepatutnya kita mengelak diri dari memakai sebarang tangkal azimat, lebih-lebih lagi yang ada unsur-unsur syirik atau dengan bahasa yang tidak tulis bahasa macam-macam cacing koreng ini. Tangkal azimat ni jangan buat, ini semua syirik. Klik tengoklah, yang tak bawa bantal, kau tak dalam lemari ke, balik buang habis. Kalau tidak, kita salat buat syirik pada Allah. Bahaya tak bahaya? Klik cek tengok di rumah. Ni macam-macam orang lekat dekat dinding kedai. Tapak kaki Nabi lah, khatamun nubuwah lah, apa benda-benda ni, semua ini perbuatan yang kalau dia percaya pada ini ayat pelaris dia, maka termasuk dalam perbuatan syirik. Na'udzubillah. Tengok kalau kedai-kedai ada macam ni, nasihat lah suruh dia buang, tak payah duduk taruh. Yang keempat, jampi mentera dan pertolongan jin syaitan. La ilaha illallah. Apa ni bang ini? Di antara yang menafikan tauhid ialah jampi, mentera bagi menyembuh penyakit atau seumpamanya dengan pertolongan jin dan syaitan. Jin bukit, jin jemalah, jin tu, jin ni, jin tanah, jin apa, panggil belakang segala jin. Ini perbuatan syirik. Kalau bunyi tu dia panggil jin tu lagi lik. Na'udzubillah, na'udzubillah. Na'udzubillah minasyaitan gitu. Ayat Quran boleh kita guna ruqyah dengan ayat Quran, itu dibenarkan. Baca ayat kursi, baca 3 kul, baca boleh. Nabi kita ajar kan, baca yang kita baca. Tapi kalau nak serabut, macam kita anak kita kena takut kena ain, kena gangguan, tak payahlah gantung tangkal azimat, baca. Kan Nabi kita ajar, uizuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan hamah wa min kulli ainil lamah. Baca ini kita baca tiup pada dia. Ini boleh. Dipanggil ruqah syariah. Jampi mengikut syarak. Ada. Bukan kata tak boleh langsung, boleh. Tapi kena ada cara dia. Kalau jampi dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami, termasuk dalam hadis-hadis innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Jampi serampah ni yang tak ambil daripada apa ni, maka semua ini perbuatan ini. Hadis ini menunjukkan bahawa 3 perkara yang disebut adalah perkara syirik yang wajib dijauhi oleh seorang. Di dalam kitab Mustikah Hadis ada menyebut tawar jampi, tangkal azimat dan ilmu pengasih adalah haram sekiranya mengandungi perkataan yang tidak dipaham maknanya, atau yang berdasarkan sihir, atau yang memuja hantu syaitan dan jin iblis, atau yang mengandungi benda-benda najis atau kotor. Jadi berat semua.
Adapun jampi, ruqa, menggunakan ayat Quran, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, atau zikir-zikir yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi salah. Imam Suyuti rahimahullah ada menyebut bahawa jampi mentera diharuskan apabila ada 3 syarat. Tengok, siapa nak jampi belajar 3 syarat ni. Yang pertama, hendaklah jampi itu dari kalamullah, dari ayat-ayat Quran, atau dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, ataupun ambil daripada hadis-hadis Nabi yang Nabi kita ajar. Ini boleh. Yang kedua, hendaklah dengan bahasa Arab dan bahasa lain yang boleh difahami. Bahasa Melayu pun tak apa. Kita kata ya Allah dengan kuasamu, dengan zatmu yang maha mulia, dengan nama-namamu yang indah, dengan sifat-sifatmu yang maha tinggi, sembuhlah penyakit budak ni. Boleh dengan bahasa Melayu. Tapi kalau mari duk main jin tanah tak tahu apa duduk, ni jangan. Ni tak tahu makna apa ni. Ini syirik. Yang ketiga, yang tidak ada unsur-unsur yang ditegak oleh agama. Yang keempat adalah seorang itu percaya bahawa jampi yang halal itu sebenarnya tidak boleh memberi apa-apa kesan. Yang memberi kesan hanya Allah Ta'ala sahaja. Ini 3 syarat kena ada. Imam Suyuti telah menggariskannya. Yang kelima, syirik kecil lagi, bernazar kepada sesuatu lain pada Allah. Aku kalau boleh projek ni, aku nak pergi sembelih kambing dekat pusu. Ini syirik. Itu di antaranya. Perkara yang keenam, di samping perkara-perkara yang tersebut di atas, ada lagi perkara lain yang tergolong dari syirik kecil, seperti kepercayaan ramai orang kampung bahawa jika mereka mendengar suara burung hantu atau dengar suara burung pungguk di waktu malam, maka mereka berkata sambil percaya bahawa burung itu menceritakan orang nak mati, orang itu nak hidup dan sebagainya. Tengok biawak di atas jalan, tak boleh pergi ni siar. Ini termasuk dia panggil tiarah. Tiarah ni mai burung, mai biawak, mai apa ni semua tak boleh. Sama juga kita hari ni. Bila nak buat nak kahwin anak, tengok hari apa, tengok hari bulan berapa, tengok tapak tangan, tengok tapak kaki. Ini semua permainan yang tidak baik. Jadi janganlah kita buat benda-benda yang itu. Karena itulah, oleh kerana syirik kecil ini terlampau banyak, maka kita umat Islam adalah selalu menjaga diri dari terjerumus melakukan perkara tersebut, dan adalah kita memaksa diri mempelajari dan mendalaminya. Semoga dengan itu kita dapat menjauhi diri dari terjebak dengan syirik yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah, apa penyelesaian? Islam mengawal umat dari syirik. Islam bila dia kata ini syirik, dia jaga kita daripada terjebak pada benda syirik. Islam datang ke dunia mengajak manusia supaya mengikhlaskan tauhid kepada Allah dan menjauhkan diri daripada syirik. Di antaranya, tengok muka surat 76. Di antara larangan-larangan tadi, larangan keterlaluan dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni bulan Rabiul Awal ni, ramai orang puji Nabi melampau-lampau. Nabilah tu, nabilah ni. Kadang-kadang melampau kita puji, mu tahu belaka ya Rasulullah, benda gaib, benda hidup. Allahu Akbar. Hari ni ada pula ustaz-ustaz duk ceramah, ajar orang supaya minta tolong dengan Nabi. Ya Rasulullah, bantulah kami. Ya Rasulullah, aghithna, tolonglah kami ya Rasulullah. Kita boleh berdoa pada Allah Ta'ala, minta kuasa syafaat untuk Nabi tolong kita pada hari kiamat. Itu sah, jelas. Tapi kalau nak minta tolong, pergi dekat kubur Nabi, ya Rasulullah saya susah hati, mari jauh, tolong Rasulullah, ini perbuatan tak boleh. Jadi berlebih sangat mengagungkan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari memuji dan mengagung diri baginda secara keterlaluan dan berlebihan, kerana dibimbangi boleh membawa kepada syirik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam wa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kamu melampau batas keterlaluan memuji diriku seperti orang-orang Nasrani melampau batas memuji Nabi Isa anak Maryam. Dia kata, Tuhan, sungguhnya aku adalah seorang hamba, maka katakanlah kepada aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Kita kata Abdullah wa Rasul. Kita puji Nabi setakat yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai kepada innaka Hamidum Majid. Selawat yang paling afdal sekali kita puji Nabi. Jangan tak puji. Ada setengah orang ni sebut nama Nabi awak tak kenal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia senyap lah. Ini orang bakhil. Kita jangan melampau, duduk tengah-tengah.
Ni tidak ni, jangan perangkap pelik-pelik orang kita hari ni. Allah, kalau buat majlis ilmu kat buat mari rambut Nabi lah, pakat cium, pakat tak ada cium rambut Nabi, pergi cium hot dia bawa rambut tu. Ini pun melampau juga ni. Banyak benda-benda yang kita cerita. Melihat kepada hadis di atas, jelas baginda melarang umatnya supaya jangan melampau batas keterlaluan memuji baginda sebagaimana orang Nasrani puji Isa. Bukan itu saja, bahkan apabila baginda mendengar suatu sebutan yang boleh membawa kepada pujian yang keterlaluan ke atas dirinya, ia segera menegah dan melarang jangan melakukannya serta menjelaskan yang hak dan benar. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Abu Daud daripada Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, beliau berkata, saya bersama rombongan daripada Bani Amir datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ni kata apa ke Nabi? Buat Bani apa ni? Dia kata apa ni? Dia kata anta sayyiduna. Dia kata ke Nabi, anta sayyiduna. Rasulullah adalah tuan kami. Nabi bila dengar itu, Nabi kata as-sayyidullah, tuan itu Allah. Nabi kata apa? Kemudian dia orang itu kata lagi, tuan yang sebenarnya ialah Allah, bukan orang lain. Jadi dalam hadis lain dia kata apa? Tuanlah orang yang paling baik di antara kami, yang paling baik di antara kami. Tuanlah sayyidina, tuan kami, anak kepada tuan kami. Bila dengar lagu ni, Nabi kata apa? Qulu biqaulikum au ba'di qaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. Nabi kata, mu kata apa hak mu nak? Mu nak tanya apa aku? Tanya. Apa mari duk puji tuan-tuan sayyidu sayyid? Jadi Nabi kita larang, saya takut jadi pemujaan. Nabi kita tegah, dia sekat jalan-jalan yang boleh membawa kepada pemujaan Nabi. Jadi ini hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jadi kalau kita sebut tuan, macam kita kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak dengan dasar pujaan sebagai tempat dia sebagai sahabat Nabi, itu tidak menjadi salahan. Tapi kalau kita nak kata sayyid, maknanya dengan mana tuan yang besar, itu ini larang dalam masalah ini. Jadi dari petikan kedua-dua hadis di atas semakin jelas bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mahu umatnya melampaui batas atau keterlaluan memuji baginda, dan hanya disuruh memuji setakat yang mana diharuskan saja. Hari ini dalam selawat kita ada masalah sikit. Selawat yang kita duk baca ni, kita puji Nabi, anta syamsun, mu ni matahari, mu ni bulan, tak apalah, seperti matahari, maknanya comel, cantik. Jadi mislama ra'ay ni husni kama ra'ayna, orang yang cantik seperti mu ni tak pernah kami tengok. Tak apalah, memang comel sungguh Nabi. Tapi kita baca apa dalam selawat? Kuntu ke qattu? Tengok dalam selawat tulis qattu, sama sekali tak ada orang comel seperti mu. Tapi kebanyakan masyarakat kita ni, hak baca di kampung-kampung, di mana-mana, di bandar pun, dia kata kuntu ya wajhas sururi, orang yang comel tu akulah. Ni kita bimbang hari ni, nak puji Nabi, puji kita sendiri pasal tak malu muka. Kadang nak baca-bacalah kertas tu, mari ada kat situ. Apa dia duduk baca kuntu? Kuntu mana aku hak comel tu, bukan Nabi. Subhanallahil azim. Berat-berat kita ni. Minta maaf lah kalau tak tegur pun sakit telinga dengar. Tegur dia memarah pula kita. Yang kedua, larangan keterlaluan dalam mengagungkan orang-orang saleh. Nabi kita larang daripada kita keterlaluan mengagungkan orang saleh. Bila mari orang saleh, pak kita anggap macam sujud kaki nah, hormat lah. Tak boleh buat. Gi kubur orang saleh, duduk gosok-gosok. Ini bahaya. Bahaya, Nabi kita larang. Nah, dalam perkara yang larang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, jangan keterlaluan dalam mengagungkan kedudukan orang saleh atau wali-wali. Kita hormat dia, tapi jangan agung. Hari ni kita bimbang. Sebab bila nak buat majlis maulid, kena bawa lagi said-said ni, alul bait ni. Tu gak dakak tu gak peluk cium lebih pada hak. Subhanallah. Ana bimbang takut termasuk dalam ni, dalam berlebihan memuja orang-orang saleh. Kita bimbang hari ni. Jadi kita ni orang Melayu ni disuka belaka dia. Mari siapa pun dia akan peluk belaka. Imam Masjid Haram mari baru ni, siapa macam nak perang di masjid wilayah. Anak jumpa dengan Tok Email pas maya jemaah tu, peni dia begini. Serbu nak pegang. Satu kali seorang apa ketarik janggut Syekh, mati Syekh hari tu. Tak seorang lain. Sebab dia tengok melampau sangat. Pergilah salam dengan dia, cukup lah salam. Kalau tak dapat salam, assalamualaikum. Saya boleh tengok muka orang saleh, cukup dah. Ni serbu macam apa buat. Marilah orang saleh mana pun, pak kita ni serbu habis lah. Nabi kita larang benda ni.
Nabi larang keterlaluan dalam mengagung kedudukan orang soleh. Kita ingat ada punca berlakunya syirik sebab apa? Puja pada orang soleh tadi. Jadi kita lihat sekarang hal yang hampir sama telah berlaku kepada umat Islam di zaman-zaman akhir ini, yang mana ada di antara mereka yang kurang pengetahuan agama pergi ke kubur-kubur wali atau kubur-kubur keramat, lalu memohon dan berdoa minta sesuatu daripadanya. Ini berat ni. Tidak daripada Allah, sedangkan berdoa sebahagian daripada ibadat. Dari sini lahirlah unsur-unsur syirik berpunca dari keterlaluan mengagung orang-orang saleh atau wali. Oleh itu awasilah wahai umat Islam dari melakukan kerja-kerja syirik yang terkutuk itu. Kita hormat alul bait keluarga Nabi, kita hormat ala rasul, tapi jangan sama melampau muja mereka. Bila bunyi keluarga Nabi kat macam habis nak cium belakang sampai kaki cium lah, itu tak boleh. Kita hormat, kita sayang kepada keluarga Nabi, itu masuk dalam iman, sayang kepada alul bait. Kita boleh menghormati dan kasihkan orang-orang saleh atau wali-wali dalam lingkungan yang diharuskan oleh syarak, jangan keterlaluan. Perkara yang ketiga, satu lagi perkara dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan keterlaluan mengagungkan kubur-kubur. Kubur buat binaan besar-besar. Berat ni. Terutama kubur-kubur para wali, nabi-nabi, orang saleh, kerana dibimbangin takut terjadi syirik. Sebab itu ada hadis melarang umat Islam jangan duduk atas kubur dan jangan bersembayang salat menghadap ke arah kubur. Di antaranya hadis Muslim, Nabi kita bersabda, la tajlisu alal kubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kamu duduk atas kubur dan jangan kamu sembahyang menghadap ke kubur. Apa yang disebut dalam hadis atas bukanlah bererti Islam tidak mengharuskan kubur. Tak. Bahkan ziarah kubur itu disunatkan. Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Nabi kata pergi ziarah kubur untuk ingat ke mati. Bukan ziarah kubur Nabi berkat dengan orang mati. Tak. Ziarah kubur untuk ingat kepada orang mati. Ada lagi hadis lain lagi hak Nabi kita larang tapi tak menjadi larangan kepada kita, iaitulah hadis ini disebut la tajlisu al kubur. Dalam hadis Muslim, Nabi kita naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru. Nabi kita larang buat binaan di atas kubur. Tajsis ini kata Imam Nawawi dalam hadis dalam syarah Muslim. Imam Nawawi kata tajsis iaitulah buat bangunan dengan jus, dengan kapur, dengan semen. Ini larangan dalam kitab fiqh Syafi'i. Imam Nawawi ini ulama Syafi'i. Imam Nawawi kata larangan di sini al muradu bil qu'ud al julus, duduk atas kubur haram. Ini mazhab Syafi'i dan mazhab majoriti ulama. Kata waqala ashabuna, kata ulama-ulama mazhab Syafi'i, tajsisul kubur, membuat binaan batu-batu atas kubur itu makruh, satu benda yang dibenci oleh syarak. Wal qu'ud alaihi haram, duduk di atas kubur haram. Demikian juga duduk sandar kubur haram. Wa ammal bina alaihi, buat bina atas kubur, fa in kana fi milkil bani. Kalau dalam tanah kita tanah dalam kubur dan tanah kita sendiri. Ni gerai ni tanah kita. Maka makruh dia kata. Makruh di sini dibenci, dilarang oleh syarak. Wa in kana fi maqbaratin musabbalatin, kalau buat binaan di atas kubur tanah wakaf, faharamun, haram perbuatan. Ini Imam Nawawi ini ulama mazhab Syafi'i. Kita tak keluar daripada mazhab Syafi'i. Cuma kitanya keluar, banyak kita pergi kepada mazhab Melayu, bukan mazhab Syafi'i. Ini jadi masalah kita. Kata Imam Nawawi, nassa alaihi Syafi'i wal ashab. Ini pandangan disebut oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Qala Syafi'i fil Imam Syafi'i kata dalam kitab wa ra'aitul a'immah bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna. Aku tengok imam-imam kami di Mekah menyuruh meruntuhkan binaan-binaan yang dibuat di Mekah. Wa yu'ayyidul hadma, dia suruh untuhkan. Buat tanda kecil-kecil cukuplah. Sebagaimana sabda Nabi, wala qabran musyrifan illa sawaituhu. Nabi kita perintah Sayyidina Ali tengok kubur yang diangkat tinggi sama belaka. Jadi kubur tempat kita ni macam-macam lagi lah. Jadi itu di antara perkara yang perlu kita teliti, dan banyak lagi perkara yang kita sepatutnya kita kena kena tengok. Selain daripada buat atas kubur tadi, apa lagi yang tak sepatutnya? Jadikan kubur sebagai masjid. Idha'atuha, pasal apa atas kubur tak boleh? Tulis-tulisan tak boleh, karena hadis dalam Abu Daud dengan Tirmizi kata wa an yuktabu alaiha, dilarang tulis di atas kubur. Hari ni tulis belakang, mak dia mati bila, habis tarikh tulis belakang. Siap dengan nombor telefon lagi letak.
Nombor telefon telefon siapa dia nak telefon dari kubur tu. Larangan lagi ittikhazuha idan, ambil kubur jadikan sebagai id, tempat ziarah yang tetap. Setiap hari Jumaat mesti pergi kubur, tak boleh. Setiap hari raya mesti pergi kubur. Kubur ni kita pergi ziarah untuk ingat kau mati, bukan jadi agenda tetap id. Nabi kita larang. Nabi kata la taj'alu wala taj'alu qabri idan. Mu jangan jadi kubur aku ni sebagai tempat raya. Setiap minggu pergi, setiap hari raya pergilah. Larang. Banyak lagi lah. Larangan lagi ambil berkat dengan pokok kayu, dengan batu, menggunakan perkataan-perkataan yang kesamaran, dan banyak lagi dalam kitab Hakikatul Tauhid. Ini kitabnya kecil tapi cantik. Yang terakhir sekali sebagai penutup pada perbincangan kita ni pada pagi yang mulia ini, iaitulah kita akhiri dengan doa yang telah diajar dari huraian yang panjang lebar mengenai tauhid dan syirik. Jelas kepada kita bahawa Islam adalah agama tauhid, agama mengajak manusia supaya benar-benar mengesahkan Allah dan menjauhi daripada segala bentuk rupa syirik. Jadi di antaranya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkhutbah satu hari, dia kata, ayuhan nas, wahai manusia, takutlah kamu daripada melakukan syirik kecil yang lebih gelap, lebih kecil daripada tapak kaki semut. Kaki semut nampak dia jalan atas kita, tak nampak. Kapek dia mermah putih pun tak nampak. Jadi sahabat-sahabat tanya, apa dia ni? Jadi mengatakanlah, jadi bila Nabi sebut benda ni, Rasulullah ajar kepada kita supaya berdoa. Letak baris betul-betul, letak baris dalam kitab kita, ada kitab. Kita baca doa ni pagi, petang, siang, malam baca. Ikut sekali. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'a na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Jadi makna dia, wahai Tuhan kami, sungguhnya kami berlindung dengan Engkau daripada berlakunya apa-apa syirik kepada kami, kepada Engkau. Kita minta berlindung kita buat syirik daripada dalam perkara yang kami tahu tentangnya. Hak kita tahu kita tak buat, dan kami minta ampun daripada Engkau ya Allah daripada dosa perkara syirik yang kami tidak tahu. Kalau kita terbuat, kita minta ampun. Jadi buatlah pagi, petang, siang, malam baca doa ni. Hadis ni diriwayat oleh Imam Ahmad dalam Musnad dengan sanadnya mengikut dalam Sahih At-Tarikh mengatakan hasan li ghairihi. Jadi hadisnya hasan li ghairihi, tanda hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanadnya boleh kita amalkan dia. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.